Nasional itu majoriti kukuh dan meyakinkan. Kemudian politik untuk negara. Kita sedang buat perubahan ini. Sumpah saya membentuk satu pakatan. Salam sejahtera bersama saya Zawadi Yusof dalam edisi khas mingguan dan antara yang menarik sepanjang minggu ini. Cara Perikatan Nasional Takbir Negara langgar perlembagaan. Ekonomi Malaysia jahanam di tangan Zafrul. Jcom guna duit rakyat iklankan kerajaan. Assalamualaikum dan salam bahagia. Minggu ini beberapa pihak yang mempersoalkan kenapa Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa boleh veto keputusan Majlis Keselamatan Negara MKN untuk membenarkan perarakan di Kuil Batu Caves. Tindakan ini dilihat seolah-olah hanya untuk mendapatkan laba politik kerana ada keistimewaan di situ, iaitu pada geng Kuil Batu Caves. Ramai antara rakyat Malaysia yang beragama Hindu bersetuju dengan tindakan untuk membatalkan perarakan Thaipusam untuk tahun ini kerana kita tidak mengetahui berapa lama lagi kita akan terus hidup dengan COVID-19. Perarakan minimal 10 orang dengan Standard Operation Procedure atau SOP ketat pasti dipersetujui. Sama juga rakyat bersetuju kalau masjid dibuka dengan SOP ketat dan hanya 10 orang jemaah di bawah PKP. Sebelum ini, Anwar Musa mengumumkan Majlis Keselamatan Negara meluluskan perarakan pedati yang membawa arca Dewa Murugan sempena perayaan Thaipusam menimbulkan kemarahan rakyat dan para petugas barisan hadapan. Beliau berkata perarakan pedati membawa arca Dewa Murugan dari Kuil Jalan Bandar ke Batu Cave adalah pada 27 Januari dan akan kembali dari Batu Cave ke Kuil Jalan Bandar pada 29 Januari. Namun perlu mengikut syarat dan mematuhi prosedur operasi standard SOP Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Perlu diingatkan bahawa double standard SOP itulah yang menjadi punca naiknya kes COVID di seluruh negara selepas pilihan raya negeri Sabah tahun lalu. Siapa Anwar Musa jika dibandingkan dengan MKN yang berperanan dalam memastikan segala SOP dan langkah-langkah wajar diambil untuk menyekat penularan COVID-19. Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin pula tidak berani membuka mulut berhubung tindakan kerajaan PAS Kedah membatalkan cuti peristiwa Thaipusam bagi tahun 2021 kerana takut hilang sokongan PAS bagi kerajaannya yang terumbang-ambing kini. Demikian menurut Ahli Parlimen Batu Gajah V. Sivakumar. Sementara itu, minggu ini genap setahun sejak Malaysia melaporkan kes pertama COVID-19 dan buat Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah penularan wabak itu masih belum nampak pengakhirannya. Pada 25 Januari tahun lalu, Malaysia melaporkan 3 kes COVID-19 yang disahkan. Kematian pertama tidak dilaporkan sehingga 17 Mac, sehari sebelum negara melaksanakan sekatan pergerakan pusing yang pertama bagi membendung penularan COVID-19. Ketika ini, Malaysia sedang melalui gelombang ketiga penularan COVID-19 yang bermula pada bulan September dan tidak menunjukkan sebarang tanda-tanda akan reda. Setakat bulan ini, 207 kematian akibat COVID-19 telah dicatatkan berbanding 111 kematian yang dilaporkan bulan lalu. Buat masa ini, sistem kesihatan awam semakin parah sehingga memaksa Kementerian Kesihatan menghadkan pengesanan kontak rapat manakala mereka yang tidak mempunyai gejala diminta supaya menjalani kuarantin kendiri yang mungkin akan menjangkiti ahli keluarga mereka. Dr. Nur Hisham berkata walaupun pekerja kesihatan kini keletihan dari segi mental dan fizikal, namun mereka dan seluruh masyarakat perlu terus berjuang membendung penularannya. Ketua Pengarah Kesihatan yang paling komited itu berkata Perintah Kawalan Pergerakan PKP tidak akan dilanjutkan selepas 4 minggu dilaksanakan kerana ia memberi kesan kepada ekonomi. Sebaliknya, beliau berkata usaha membendung pandemik COVID-19 akan diteruskan dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB selama 3 bulan untuk menurunkan kes kepada 2 angka. Yang Demoto menutup ibu pejabatnya di Mutiara Damansara sejak 31 Disember lalu, ekoran insentif yang lebih menarik yang ditawarkan Indonesia bagi pembangunan kenderaan elektrik atau EV. Media melaporkan Hyundai juga sedang memindahkan beberapa bahagian termasuk Akademi Latihan Hyundai. Pada November tahun lalu, Hyundai Motor memeterai perjanjian dengan Indonesia untuk membina kilang pengeluaran dengan pelaburan yang berjumlah $1.55 bilion Amerika bersamaan 6.27
bilion ringgit yang membabitkan perancangan sehingga tahun 2030. Ini bermakna Malaysia kerugian pelaburan sekurang-kurangnya sebanyak 6.27 bilion ringgit dengan begitu mudah. Susulan itu, ribuan rakyat Malaysia kehilangan pekerjaan dan sangat mustahil Menteri Keuangan Malaysia Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz tidak maklum mengenai perancangan Hyundai. Namun dalam satu wawancara khas di TV3 sebelum ini, selepas pembentangan Belanjawan 2021, Tengku Zafrul berkata ekonomi negara dijangka kembali pulih pada tahun 2021 seiring perkembangan ekonomi global dan laporan penemuan vaksin pandemik COVID-19. Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz mendakwa unjuran keluaran dalam negara kasar KDNK dijangka berkembang 6.5 hingga 7.5% dan ia selari jangkaan tabung keuangan antarabangsa IMF serta Bank Dunia iaitu pada kadar 6 hingga 8%. Kemudian tanpa segan silu beliau berkata, proklamasi darurat mampu membantu memulihkan ekonomi negara. Dalam pada itu, Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata seramai 114 hingga 115 ahli parlimen bersetuju sidang parlimen diadakan segera dengan tumpuan menyelesaikan masalah COVID-19 dan ekonomi negara. Dia berkata hanya mampu menyampaikan dan akan menyusul mempersembah kepada Yang di-Pertuan Agong jumlah mencukupi tetapi kena tunggu ihsan dan budi bicara baginda untuk mendapatkan maklumat berikutnya. Demikian katanya pada program Bicara Negarawan yang bertajuk Masa Depan Malaysia ke Mana Kita, anjuran Majlis Profesor Negara pada 23 Januari lalu. Katanya ada perubahan pimpinan ia sangat membantu. Sekurang-kurangnya diberi satu anjakan daripada pendekatan lama yang polisinya agak kelam kabut. Tidak ada negara yang umumkan darurat atasi masalah COVID-19 sehingga terpaksa menggantung parlimen, tegasnya. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Kerajaan Tebuk Atap, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ahli mesyuarat Majlis Presiden Kerajaan Perikatan Nasional yang diadakan secara sidang video berpuas hati dengan penjelasan mengenai ordinan darurat, pengurusan pandemik COVID-19. Katanya Majlis Presiden akan terus menjadi platform perbincangan tertinggi bagi kesemua parti politik dalam Kerajaan Perikatan Nasional demi memastikan kestabilan politik dan kelancaran pentadbiran kerajaan serta menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Merebut jawatan Perdana Menteri adalah satu perkara yang tidak wajar berlaku pada masa ini. Tindakan ini hanya membuktikan ketidakprihatinan terhadap perkara mustahak yang perlu diberikan perhatian iaitu langkah-langkah menangani wabak COVID-19. Demikian penegasan Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang. Katanya ini semua kerja mengarut. Tidak peka dengan wabak yang menimpa rakyat yang mesti ditolak, dicegah apa sahaja langkah yang boleh mengganggu kerja majlis darurat mesti ditangani dengan peraturan yang tegas. Kenyataan ini dilihat sebagai membenarkan dan mengiyakan apa yang dilakukan oleh Muhyiddin. Presiden PAS itu tidak pernah mengakui bahawa penggantungan parlimen terutamanya di saat seperti sekarang adalah satu kezaliman dan ketidakadilan yang nyata kepada rakyat semata-mata demi mengejar kuasa. Ternyata rakyat Malaysia tidak pernah percaya apa yang dikeluarkan atau yang diungkapkan oleh Haji Hadi. Kenyataan Hadi adalah tanda goyang bahawa PAS akan menggelupur jika Perikatan Nasional Kerajaan Tebuk Atap ini tersungkur. Segala jawatan GLC yang diisi oleh si pemakai serban yang dijadikan habuan menyokong pengkhianatan Muhyiddin pasti akan ditarik balik. Menteri dan timbalan menteri dari PAS akan ditendang keluar. Seluruh Kabinet XXXL ciptaan Muhyiddin akan terlerai. Segala tipu helah, rasuah dan komplot mendapat projek dunungan terus akan terburai. Parlimen menangkupkan Hadi gaji buta yang diterima selama 11 bulan sebagai duta khas Perdana Menteri ke Timur Tengah tidak mungkin dapat dinikmatinya lagi. Dalam perkembangan sama, 3 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN telah memfailkan permohonan kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bagi menyemak deklarasi darurat yang menggantung persidangan Dewan Undangan Negeri DUN. Datuk Seri Salahuddin Ayub ADUN Simpang Jeram Johor, Datuk Johari Abdul ADUN Gurun Kedah dan Dr. Abdul Aziz Bari, ADUN Tebing Tinggi Perak telah memfailkan permohonan itu minggu ini. Menurut mereka, permohonan ini adalah bagi membolehkan klausa 11, 14 dan 15 ordinan darurat yang dikatakan tidak berperlembagaan disemak oleh mahkamah. Mereka telah memfailkan satu permohonan untuk kebenaran bagi memulakan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada hari Selasa lalu berkaitan nasihat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin
untuk suatu deklarasi darurat oleh Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang seterusnya menggantung persidangan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri bagi ke semua negeri di Malaysia. Permohonan ini juga adalah bagi membolehkan kuasa-kuasa oleh Perdana Menteri dan Kabinet serta Menteri Besar, Ketua Menteri dan Exco Negeri yang dikatakan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Parlimen DUN disemak oleh Mahkamah. Sementara itu, Kerajaan Perikatan Nasional diingatkan agar jangan terlalu teruja dan seronok kononnya berjaya mengisytiharkan darurat tetapi gagal memahami masalah rakyat di negara ini. Sebaliknya, mereka perlu berfikir apa kesannya kepada rakyat jelata kalau harga minyak masak keluaran tempatan pun tidak mampu dikawal. Jangan sesekali bercakap soal darurat. Demikian teguran tokoh wartawan Datuk A. Kadir Jassin. Katanya jika Kerajaan Perikatan Nasional pada abad ke-21 ini dengan senang hati mengisytiharkan darurat tetapi tidak mampu mengawal harga minyak masak buatan sendiri, ia sangat menyusahkan rakyat. Kata bekas penasihat media Perdana Menteri itu, ini belum lagi barang-barang import seperti gula, kopi, tepung, beras, susu, daging dan macam-macam lagi dalam keadaan di mana nilai ringgit jatuh walaupun dolar Amerika dalam keadaan lemah. Ini semua disebabkan para pelabur dalam dan luar negara sudah mula hilang kepercayaan dan keyakinan terhadap Malaysia. Menurut Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Perdagangan dan Pembangunan UNCTAD, pelaburan asing terus FDI yang masuk ke negara tahun lalu jatuh 68% berbanding 2019 kepada hanya 2.5 bilion dolar Amerika bersamaan 10.1 bilion ringgit katanya. Sedangkan rantau ASEAN jatuh 31% purata dan dunia keseluruhannya merosot 42%. Beliau juga bertanya tentang jawatan kuasa khas Tan Sri Muhyiddin Yassin janji nak tubuhkan untuk nasihat kerajaan semasa pengumuman darurat sebelum ini yang tidak kelihatan sebarang usaha ke arah itu. Sekali lagi, kerajaan Tebuk Atap menjadi bahan lawak dan ditertawakan warga maya gara-gara tindakan yang nampak terdesak dan kurang bijak. Sepucuk pekeliling kepada jabatan-jabatan kerajaan persekutuan dan negeri antara lain berbunyi begini. Selaras dengan proklamasi darurat yang dibuat pada 12 Januari 2021 dan sejajar dengan hasrat kerajaan supaya setiap penjawat awam menghayati dan memberi komitmen sepenuhnya kepada langkah-langkah yang diambil dalam menangani pandemik COVID-19, maka kerajaan bersetuju supaya satu frasa baharu iaitu prihatin rakyat darurat memerangi COVID-19 ditambah sebelum frasa berkhidmat untuk negara dalam semua surat rasmi kerajaan. Di sana sini rakyat bercakap tentang kerajaan yang sudah hilang integriti seiring dengan kehilangan majoritinya. Rakyat sudah sedia maklum bahawa proklamasi darurat sebenarnya dibuat bukan untuk memerangi COVID-19 tetapi untuk selamatkan kedudukan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Tebuk Atap setelah kehilangan sokongan majoriti ahli parlimen. Sekurang-kurangnya 3 ahli parlimen UMNO dengan jelas berkata mereka tidak lagi menyokong Muhyiddin Yassin. Ahli Parlimen Machang yang pengerusi UMNO Kelantan, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob dalam satu sidang media mengumumkan tidak lagi menyokong Muhyiddin. Ia diikuti oleh Ahli Parlimen Padang Rengas, Datuk Seri Nazri Aziz yang berkata lebih ramai akan mengumumkan tidak lagi menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Dalam perkembangan lain, kenyataan Menteri Kanan merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dalam satu hantaran di Facebook Selasa lalu mendapat reaksi negatif daripada rakyat. Orang ramai hanya menghamburkan kecaman dan menganggap Ketua Penerangan Perikatan Nasional PN itu sebagai tin kosong. Ekoran hanya dilihat sebagai sembang seolah-olah memahami masalah rakyat selepas setahun pandemik COVID-19 melanda negara. Terdahulu Azmin menulis adalah penting untuk kita sedar bahawa selain kesan terhadap kesihatan dan ekonomi, COVID-19 turut memberi kesan langsung kepada rakyat. Selepas 14 jam dimuat naik lengkap poster tertera gambarnya bersama lambang Jata Negara dari pejabat Menteri Kanan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, kenyataan Azmin hanya mengundang lebih banyak tanda ketawa dan marah serta lebih 400 komentar daripada warga maya. Rata-rata reaksi mengkritik Azmin yang juga ahli parlimen Gombak itu dan Kerajaan Perikatan Nasional termasuk mendesak supaya gaji menteri dipotong sehingga 70%. Ramai menganggap tindakan Azmin yang kononnya melaungkan soal kehidupan rakyat yang menderita tanda simpati belum cukup menyelami hati rakyat yang terkesan dengan pandemik. Menurut salah seorang warga maya, A. Nazim Musa, pandemik COVID-19 tidak menjejaskan seisi keluarga menteri kerana pendapatan tetap ada walaupun parlimen gantung berbeza
dengan nasib yang dialami rakyat. Dalam pada itu, Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata banyak negara menjadi jahanam apabila adanya penguasa yang menganggap dirinya serba tahu. Katanya sikap penguasa yang hanya berpura-pura bercakap soal kepentingan dan keprihatinan rakyat dalam masa yang sama, rasuah berleluasa, perbuatan itu mesti dihentikan. Dalam rasuah yang begitu banyak berlaku, kerajaan masih boleh bercakap soal menjaga rakyat, prihatin kepada masalah rakyat tetapi masih juga berfikir soal kuasa dan kepentingan diri. Ini mesti dihentikan, tegas Anwar dalam sesi secara langsung di Facebook Rabu lalu. Anwar berkata kerajaan Perikatan Nasional hari ini bertugas bertentangan dengan semangat perlembagaan walaupun darurat dalam Perlembagaan Perkara 105/3. Katanya tiada sebarang bantahan dalam hal-hal berkaitan rakyat melainkan cadangan balas dan pandangan pakar-pakar yang sudah ada, tetapi apa yang dilakukan ialah mengisytiharkan darurat. Anwar berkata selepas tindakan beliau ke mahkamah timbul pula tuduhan bahawa beliau hendak derhaka sedangkan beliau menolak untuk menyentuh institusi raja. Beliau dengan lantang menyatakan bahawa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kerajaan yang sepatutnya menyampaikan hasrat dan nasihat yang betul berdasarkan peruntukan undang-undang dan perlembagaan. Penubuhan semula Jabatan Propaganda Kerajaan yang dikenali sebagai Jabatan Komunikasi Komuniti atau JKOM pernah menjadi isu kontroversi yang paling banyak dibangkitkan orang ramai. Di Twitter, warga maya nampaknya sudah mula mengesan beberapa akaun baharu yang didakwa sebagai petugas JKOM yang sudah mula bekerja. Mereka boleh dilihat berada di komen-komen Menteri Perikatan Nasional PN dengan ayat yang serupa atau identical, memuji pentadbiran kerajaan, membuat promosi hebat dengan iklan menjadikan Muhyiddin dan gerombolannya dilihat berjasa dan suci di mata rakyat. Warga maya mula mempersoalkan sama ada kerajaan menggunakan duit pembayar cukai hanya untuk membayar gaji-gaji sahabat trupa kerajaan. Sebelum ini, seorang bekas pegawai jasa kini JKOM mendakwa bekas pegawai jasa adalah antara yang terlatih untuk membantu menyebarkan maklumat dasar dan polisi kerajaan, membidas berita palsu serta mampu memberi persepsi yang betul kepada rakyat. Dia juga menyifatkan adalah satu kesilapan apabila Kerajaan Pakatan Harapan PH memansuhkan jasa kerana jabatan itu terdiri daripada pegawai terlatih yang mampu mengurus persepsi dengan baik untuk pihak kerajaan. Bagaimanapun, lain pula dilihat di Twitter dan ada di antara warganet menegur dan mengharapkan kualiti lebih baik dipamerkan oleh JKOM. Sementara itu, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Damansara Tony Phua Kiam Wee dilaporkan bertegas untuk meneruskan saman terhadap Datuk Seri Najib Razak berhubung dakwaan salah laku dalam jawatan awam berkaitan Wan Malaysia Development Berhad Wan MDB. Menurut Setiausaha Publiciti Kebangsaan DAP itu, saman yang difailkan olehnya 4 tahun lalu itu bukan bersifat peribadi yang merupakan tuntutan bagi pihak rakyat terhadap kelalaian atau penyelewengan atau penyalahgunaan kuasa oleh Najib dalam skandal Wan MDB yang telah menyebabkan kerugian berbilion-bilion ringgit oleh kerajaan dan rakyat secara langsung dan tidak langsung. Tegas Tony Phua, bekas Perdana Menteri itu sehingga hari ini masih belum mengakui kesalahan beliau dan tidak mahu mengaku bertanggungjawab menyebabkan penderitaan yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan dan juga rakyat Malaysia. Pada 26 Januari lalu, media melaporkan Mahkamah Tinggi mencadangkan supaya kes saman difailkan Tony Phua terhadap Najib 4 tahun lalu atas dakwaan melakukan salah laku dalam jawatan awam berkaitan Wan MDB diselesaikan secara baik. Wan MDB ialah realiti yang mengejar rakyat Malaysia dengan hutang yang bernilai 50 bilion ringgit sehingga tahun 2039. Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng ketika menjadi Menteri Keuangan berkata dalam ucapan belanjawan 2020 bahawa sejumlah 2.7 bilion telah disediakan untuk tahun 2020 bagi melunaskan bayaran khidmat hutang 1MDB dan SRC International Sendirian Berhad SRC. Sekian edisi khas mingguan kali ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita politik terbaik. Teruskan menjaga SOP, sama-sama kita memutuskan rantaian penularan COVID-19. Saya Zawazi Yusof. Assalamualaikum dan salam sejahtera.